Dengan semakin meningkatnya minat rakyat China terhadap durian, semakin banyak jenama durian yang aktif memasuki pasaran China. Kerana keunikan varieti dan rasa durian, ia sangat popular di pasaran China. Hari ini kita akan membincangkan topik yang menarik di pasaran China yang semakin berkembang, iaitu persaingan yang semakin ketat antara jenama durian import. Selain itu, topik yang sedang menjadi perhatian ialah China yang kini mula menanam dan mengeluarkan durian sendiri. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan, dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Kini, persaingan jenama durian import di pasaran China sedang membentuk lanskap persaingan. Jenama-jenama durian dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia telah menjadi semakin terkenal di pasaran China. Dengan pasaran durian import yang semakin berkembang, jenama durian dari negara-negara lain turut memasuki pasaran China. Dengan bantuan pengaruh media sosial yang semakin meningkat seperti YouTube, Instagram, WeChat, TikTok, mereka yang membuat video tentang durian telah memperkenalkan durian pada ramai orang. Ini telah membuat ramai orang mengenal pasti durian sebagai raja buah dan mudah makan durian. Bahkan mereka yang sebelum ini mengelak daripada durian kerana rasanya terlalu kuat, kini juga mula menerima durian dan mula menyukai buah ini. China merupakan negara pengguna buah-buahan utama. Terdapat banyak saluran import buah-buahan ke China, terutama dari negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Selatan. Buah-buahan import termasuklah pisang, tembikai, rambutan, buah naga, mangga, dan lain-lain, jenisnya sangat pelbagai. Thailand merupakan negara yang mempunyai ekspor buah-buahan terbesar ke China, diikuti oleh Chili dari Amerika Selatan. Vietnam menduduki tempat ketiga. Setiap tahun, Vietnam mengekspor lebih daripada 1 juta tan buah-buahan ke China, dengan pendapatan melebihi 2.5 bilion dolar Amerika. Perlu diingatkan bahawa jumlah buah-buahan yang diimport oleh China daripada Vietnam mengambil kira-kira 75% daripada keseluruhan nilai ekspor Vietnam. Oleh itu, import buah-buahan China adalah sangat penting untuk Vietnam. Pada tahun 2022, China telah mengimport 7.33 juta tan buah-buahan bernilai 14.6 bilion dolar Amerika. Durian membentuk 11.26% daripada jumlah import tersebut. Pada tahun 2021, China telah mengimport 820,000 tan durian. Jumlah ini sedikit meningkat kepada 825,000 tan pada tahun 2022. Walau bagaimanapun, kebanyakan durian yang diimport adalah dari Thailand, iaitu sebanyak 780,000 tan. Sekarang, mari kita lihat negara-negara utama pengeluar durian di dunia, iaitu Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina. Di antara kelima-lima negara ini, negara manakah yang anda fikirkan mempunyai pengeluaran durian terbesar? Anda mungkin akan menjawab Thailand, tetapi jawapan anda salah. Indonesia merupakan negara yang mempunyai pengeluaran durian terbesar di dunia dengan 35.2%, diikuti oleh Thailand dengan 31.2%. Vietnam menduduki tempat ketiga dengan 16.7%, diikuti oleh Malaysia dengan 10.4%. Pada tahun 2021, jumlah pengeluaran durian Indonesia mencapai 1.353 juta tan, manakala pengeluaran durian Thailand mencapai 1.2015 juta tan. Walaupun Indonesia adalah negara pengeluar durian terbesar di dunia, ramai orang tidak terlalu mengenali jenis-jenis durian yang ditanam di negara ini. Malaysia juga membeli durian dari Indonesia. Pada tahun 2020, jumlah ekspor durian Indonesia ke Malaysia hanya sebanyak 94 tan. Jumlah ini sangatlah kecil. Indonesia menghadapi beberapa batasan dalam menjual durian mereka. Antara lain, kualiti buah-buahan di Indonesia biasanya agak rendah kerana kurangnya ladang dan ladang besar-besaran. Kebanyakan petani buah-buahan di Indonesia beroperasi secara kecil-kecilan dan kurang mendapat sumber dana dan teknologi pengeluaran buah-buahan yang moden. Oleh itu, kualiti buah-buahan mereka rendah dan tidak begitu diminati di pasaran ekspor. Indonesia juga kurang mempunyai sistem pengangkutan dan peti sejuk yang moden, dan pengangkutan dengan suhu sejuk amat penting untuk menjamin kualiti dan daya tahan buah-buahan yang segar. Selain itu, kekurangan kemudahan infrastruktur, seperti pengangkutan yang tidak begitu memuaskan, juga mempengaruhi kos pengedaran. Di supermarket di Jakarta, orang sering melihat fenomena aneh bahawa jeruk dari China mungkin lebih murah daripada jeruk buatan Indonesia sendiri. Jadi ini adalah hal yang sangat aneh. Sekarang, ekspor durian di seluruh dunia dikuasai oleh Thailand.
Laporan dari Institut Penelitian Durian Thailand menunjukkan bahawa volume ekspor durian di seluruh dunia selama 10 tahun terakhir telah meningkat dari 520,000 ton pada tahun 2011 menjadi 770,000 ton pada tahun 2020, meningkat sebesar 48.3%. Mereka juga memperkirakan bahawa pada tahun 2025, Thailand akan mengekspor 140,000 ton, diikuti oleh Vietnam dengan 160,000 ton dan Malaysia dengan 70,000 ton. Majoriti ekspor durian dari Thailand adalah ke China. Mereka menjual 90% durian mereka ke China. Thailand memiliki sejarah penanaman durian selama lebih dari 1 abad, dan mereka memiliki lebih dari 200 varietas durian, menjadikan Thailand sebagai negara penghasil durian segar terbanyak di dunia. Pedagang ekspor durian Thailand mengatakan bahawa setelah mereka menggunakan kereta api dengan China, waktu pengiriman durian menjadi lebih singkat, dan tingkat kerusakan selama pengiriman juga menurun secara signifikan. Ini sangat menguntungkan bagi ekspor durian ke China. Durian Thailand dipetik secara manual sebelum matang, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama, yang bermanfaat untuk pengiriman. Durian Thailand dapat dilihat dalam video sebelumnya. Sekarang mari kita lihat Vietnam. China hanya membenarkan impor durian dari Vietnam pada tahun 2022. Vietnam telah mengekspor 41,000 tan durian ke China. Vietnam juga memperluas ekspor produk pertanian mereka ke pasar China dengan mengekspor durian ke China melalui saluran resmi daripada perdagangan tidak rasmi. Pada tahun 2022, nilai total ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam adalah $3.34 bilion, di mana pisang, buah naga, dan durian menyumbang $1.4 bilion. Hanya dalam sebulan selepas durian Vietnam mendapat kelulusan untuk diekspor ke China melalui saluran perdagangan rasmi, ekspor durian Vietnam ke China meningkat lebih daripada 4,000% berbanding tahun sebelumnya. Ekspor durian Vietnam ke China mencapai hampir $50 juta. Jadi, dapat dilihat bagaimana Vietnam mendapat manfaat daripada import dari China. Selain itu, ada Filipina. Pada awal tahun 2023, China dan Filipina menandatangani perjanjian ringkas mengenai persyaratan impor buah-buahan dan sayur-sayuran segar dari Filipina ke China. Filipina menjadi negara ketiga yang mendapat kebenaran mengekspor durian segar ke China, setelah Thailand dan Vietnam. Jumlah durian pertama yang diekspor ke China dari Filipina mencapai 7,500 ton. 4 syarikat di China telah berjanji untuk mengimpor durian Filipina bernilai $260 juta pada tahun 2023. Davao City adalah bandar ketiga terbesar di Filipina dan juga dikenali sebagai ibu kota durian Filipina. Tanah berbatu vulkanik di Bukit Apio dikatakan memberikan rasa unik kepada durian. Kawasan tersebut hampir menguasai 80% daripada jumlah pengeluaran durian Filipina. Pada awal Januari 2023, selepas lawatan rasmi Presiden Filipina ke China, kedua-dua negara menandatangani perjanjian 2 hal baru, yang membuka pintu besar untuk Filipina mengekspor durian segar ke China. Berkenaan dengan Malaysia, durian Malaysia memang sudah terkenal dengan cita rasa dan aromanya yang khas, tetapi sebelum ini belum mendapat kebenaran untuk memasuki pasaran China. Baru pada tahun 2019, China membuka pintu kepada durian Malaysia untuk diimport, namun hanya dibenarkan diimport dalam bentuk durian beku. Kebanyakan durian Malaysia yang diimport ke China adalah jenis Musang King. Harga Musang King lebih mahal daripada durian Thailand seperti Golden Pillow, dengan harga satu biji Musang King biasanya adalah 5-10 kali lebih mahal daripada Golden Pillow. Harga jual Musang King boleh mencapai 120-180 kg China dolar. Oleh itu, sudah jelas mengapa Musang King di Malaysia dijual dengan harga yang begitu mahal. Jika hanya membincangkan kualiti dan jenis durian, durian Malaysia jelas lebih baik daripada durian Thailand. Durian Malaysia tidak seperti durian Thailand yang dipetik dari pokok ketika separuh masa, lalu disimpan untuk matang sepenuhnya. Durian Malaysia dipetik selepas masak dan jatuh sendiri ke tanah, tetapi kerana itu durian Malaysia kurang sesuai untuk dihantar jauh dan kebanyakan yang diekspor perlu dijelaskan dahulu melalui proses beku. Pada tahun 2021, pengeluaran durian Malaysia sekitar 448,000 tan. Ini meningkat berbanding dengan 390,000 tan tahun sebelumnya, tetapi eksportasi durian Malaysia hanya 26,800 tan. Berbanding dengan Thailand, ia mengecil kerana Thailand mengeksporkan 780,000 tan durian ke China setiap tahun. Berdasarkan data eksportasi tahun 2020,
5 negara yang teratas yang membeli durian Malaysia adalah Hong Kong, China, Singapura, Amerika Syarikat, dan Australia. Hong Kong membeli durian Malaysia yang paling banyak, dengan nilai 57.52 juta RM, yang mewakili 39.8% dari jumlah eksportasi durian Malaysia. Walau bagaimanapun, lebih daripada 90% durian yang diimport oleh Hong Kong digunakan untuk diekspor semula, kebanyakan ke China. Malaysia menghadapi masalah yang sama dengan Indonesia, di mana kebanyakan penanam durian adalah pemilik kebun kecil dan tidak ada dalam skala besar. Dan kerana bilangan tanaman yang ditanam digunakan untuk pasaran tempatan, tidak banyak durian yang tersedia untuk diekspor. Namun, eksportasi ini memberikan manfaat kepada pemilik asal dan pengedar. Rakyat Malaysia tidak gembira kerana harga pasaran durian meningkat akibat eksportasi. Terutamanya harga durian Musang King yang meningkat dengan ketara dalam beberapa tahun terakhir. Harga durian Musang King sekarang mencapai 60 RM hingga 70 kg, dan rakyat Malaysia hanya berpeluang untuk membelinya dengan harga yang lebih murah semasa pandemik COVID-19 ketika China menutup sempadan mereka. Sekarang, dengan pembukaan semula China, harga durian Musang King dijangka akan meningkat semula. Namun, kali ini telah ada perkembangan yang baik di mana percubaan penanaman durian di Pulau Hainan, China telah berjaya. Luas penanaman durian di Pulau Hainan sudah mula berkembang dan kini daerah-daerah seperti Baoting, Sanya, Ledong dan Lingshui di Hainan sudah menanam lebih daripada 10,000 ekar durian. Dalam masa 2 tahun akan datang, jangkaan luas penanaman durian di Pulau Hainan akan meningkat kepada lebih daripada 30,000 ekar dan dijangka dapat dilancarkan secara besar-besaran pada tahun 2024. Kapasiti bekalan tahunan dianggarkan antara 45,000 hingga 75,000 tan. Sekiranya Pulau Hainan mula menanam durian secara besar-besaran dan memasarkan dalam pasaran tempatan, bekalan durian dari luar negara akan berkurangan apabila bekalan durian cukup mencukupi. Sekiranya pengeluaran ekspor durian varieti Musang King berkurangan, durian tersebut akan kekal di Malaysia untuk diambil oleh penduduk tempatan dengan harga yang lebih berpatutan. Ini tentunya memberi kesan buruk kepada pengusaha penanaman durian dan pengusaha ekspor durian. Bagaimanapun, bagi peminat durian di Malaysia, ini merupakan berita baik. Ramai orang di Malaysia pasti berharap agar penanaman durian di Hainan dapat memenuhi permintaan pasaran di China tanpa bergantung kepada bekalan durian import. Adakah anda berpendapat bahawa Pulau Hainan akan segera memproduksi durian dalam jumlah yang besar? Atau masih memerlukan bekalan durian import untuk memenuhi pasaran pengguna di China? Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.